sikap merendah-rendahkan sahabat ini berlaku kepada timbul selepas itu sebagai serpihan daripada arus perdana yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Serpih. Dia awal Islam ni, arus perdananya itulah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu mazhab ataupun kefahaman terhadap agama yang berasaskan kepada sunnah Nabi dan juga sikap pegangan tafsiran kefahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Itu Ahlus Sunnah wal. Tapi serpih macam buah ketuh kan dia mecah, dia serpih banyak, ngecik. Jadi dalam Islam perkara ni berlaku sejarah ni. Arus perdana umat Islam ni dia serpih banyak, timbul macam-macam, timbul Khawarij, timbul Qadariyah, timbul Jabariyah, timbul Murji'ah, timbul Mu'tazilah, timbul Syiah. Maka antara yang serpih ni satu mazhab yang dinamakan sebagai Syiah. Antara perkara-perkara yang agak lari kelompok Syiah dengan Ahlus Sunnah ni, antara perkara yang agak lari sikit kerana sikap terhadap para sahabat. Ahlus Sunnah menerima semua sahabat, Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat lain, mereka terima semuanya. Tapi kelompok Syiah ini hanya menerima Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat sahaja. Beberapa. Atas sebab inilah kenapa Syekh Ali Jumaah bila orang tanya dia macam mana kita nak takrib, cuba nak dekatkan antara dua mazhab ni, cuba nak redakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, boleh buat tak? Bila orang tanya dia kata payah nak buat. Atas dasar apa dia kata payah? Bukan tak boleh buat, tapi payah nak jadi. Dari segi prinsipnya payah nak jadi. Atas dasar apa payah? Sebab usul atau dasar mazhab tu ialah itu. Macam kalau kita terima sahabat, bila kita terima sahabat, periwayatan daripada sahabat tu kita terima, kawan ni tak terima. Jadi banyak riwayat-riwayat daripada sahabat mereka tak terima, lalu kita nak adu guna tu. Nak adu guna hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ni kita pakai, hadis ni kawan ni tak pakai. Macam mana nak tembung? Kalau masing-masing terima, yang berbeza hanya kefahaman, waktu boleh kita sesat. Sama-sama merujuk pada Al-Quran, cuma tafsiran orang ni tafsir kita ni, itu boleh sesat. Tapi kalau Quran kita lain, hak ni ada Quran lain pula, payah, susah, payah. Itu nak kata, itu bila saya hanya menukilkan sajalah, tak ada masalah apa, cuma nak beritahu bahawa Syekh Ali Jumaah dia kata payah kerana prinsip lain-lain. Contoh yang lain saya sebut ni, hari ni timbul isu tu saya sebut tu, jadi sebagai membuka laluan untuk kita renung perkara ni. Tu baru-baru ni saya ada orang datang jumpa dan bincang masalah ni, iaitu orang yang cuba untuk melakukan usaha nak mendamaikan antara kelompok Ahlus Sunnah dengan kelompok Syiah ni. Jadi dia tanya saya, "Guana?" Saya jawab seperti orang alim, ulama-ulama jawab lah. Saya kata, jawab ulama dia kata nak buat payah sikit, nak buat payah bukan sebab dia, kerana tadilah dasar lain-lain. Dasar tu lain-lain dok. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, kelompok Syiah ini diketahui berpegang kepada Mushaf Fatimah yang dikatakan lebih banyak daripada mushaf yang kita ada hari ni.
Kita nak berlawan ayat kita dah tahu je pakai. Apa yang jelas, dia ada satu surah. Tadi tu lebih kepada dakwah lah, bahawa didakwa mereka ni ada mushaf yang lebih banyak daripada mushaf Utsmani yang kita pakai. Hari ni orang kita pakai ni, orang panggil mushaf Utsmani, disusun oleh Sayyidina Utsman, dimurnikan oleh Sayyidina Utsman dari segi penyusunan dan sebagainya, dimurnikan. Sebab tu orang panggil mushaf Utsmani. Tapi kelompok Syiah, mereka ni mendakwa mereka pegang pada mushaf Fatimah. Dari segi besar kecil volume dia tu, ni 2 kali ganda banyak lagi. Tapi kita tak pernah tengok mushaf tu, tak pernah tengok. Tapi diyakini oleh kelompok tu. Tapi kita tak pernah ada bukti lah. Tapi apa yang jelas, ni ditemui lah. Ada satu surah yang tak ada dalam Quran kita, tapi ada dalam Quran yang dipegang oleh penganut-penganut Syiah. Dia panggil surah wilayah. Tu tahu ada. Tak panjang. Dia macam surah Inna atau Inna Kal Kausar, dia pendek je. Ayat dia tak banyak mana. Tapi ada. Surah tu memang dalam mushaf yang dipegang oleh As-Sunnah, mushaf Utsmani, tak ada surah tu. Tapi dipegang oleh kelompok-kelompok Syiah. Jadi bila punca gini, nak selesai macam mana? Baik, isunya timbul, saya melarat sikit apa dah, nak beritahu. Kita menerima, Ahlus Sunnah ni menerima hakikat bahawa nikah muta'ah ini tidak ada dalam Islam. Nikah muta'ah, nikah kontrak. Nikah kontrak ini nikah tapi dalam tempoh masa tertentu. Nikah sebulan, seminggu ke sebulan ke, lepas habis tempoh, habis lagi. Apa panggil nikah mut'ah, nikah kontrak. Awal Islam berlaku, awal Islam, tapi di suatu peringkat dia telah dimansuhkan, dinasahkan. Sama dengan minum arak jugalah. Minum arak jugalah di awal Islam, di suatu peringkat belum dilarang. Tapi bila ada orang Islam minum arak sembahyang, baca membu, baca terbalik sekali, diturunkan ayat pengharaman arak. Sama juga. Tapi masalahnya, periwayatan pengharaman mut'ah ini antara yang meriwayatkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, tokoh yang sangat tidak disukai oleh kelompok-kelompok Syiah, sangat dibenci. Saya ada kawan saya yang pernah berjumpa dengan, seminit dulu nak sempurnakan cerita je, tak apalah. Ada seorang kawan saya yang pernah berjumpa dengan pendukung Syiah di Malaysia. Kita sebenarnya Sunnah ni banyak baik sangka dan banyak toleransi. Jadi dia berjumpa, saya pernah berjumpa dengan orang berkenaan, pernah berlaku perbincangan yang panjang. Tapi itu hak yang saya nak cerita ni tak berlaku pada saya, berlaku pada orang lain. Jadi bila dijumpa dengan penggerak fahaman ini di Malaysia masa tu tahun 90, tahun 92, 93 gitulah. Jadi bila dia tanya, dia cakap kawan ini dia ada pada waktu tu ada benda yang nak marah. Dia nak marahkan anak dia. Jadi bila dia nak marahkan anak dia, dia kata mana? Mu jangan jadi macam Abu Bakar dan Umar. Mu jangan jadi macam Abu Bakar dan Umar. Maksudnya nak marahkan anak dia. Tapi amaran yang diberikan tu, mu jangan jadi macam Abu Bakar dan Umar. Kejut kau ni dengar. Oi, mana gitu noh. Itu maksud saya. Inilah. Jadi berkait dengan sahabat, sikap kita menerima semua sahabat. Tapi dalam Islam ada kelompok yang menolak sebahagian besar sahabat, hanya terima beberapa orang saja. Itu kelompok Syiah. Jadi umat Islam ada usaha untuk mendamaikan, tapi kita tak tahu sejauh mana berjaya. Dengan prinsip-prinsip yang banyak lagi yang saya tak jelaskan malam ini. Banyak. Jadi ulama-ulama dulu serendah. Serendah, tak ada yang nak buat.
Al-Qaradawi antara orang yang paling berusaha gigih untuk mendamaikan dua kelompok ni. Akhir sekali dah tu tak boleh nak ubah. Bahkan memberi fatwa yang agak keras. Kenapa? Kerana tak boleh nak susah.